عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع. وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إلى الغروب. اللهم صل على سيدنا محمد. فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الإمداد على المتوجهين إليه من العباد. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut wakun, jadilah kamu syadid al-hirsi, orang yang bersangatan haloba ala imarati ma ba'da salati subhi ila tulu'i, haloba untuk mengimarahkan ataupun memakmurkan ma ba'da salati subhi ila tulu'i, mengimarahkan waktu selepas subuh ila tulu'i, sehingga naik matahari. Wa ma ba'da salatil asri, dan juga mengimarahkan waktu selepas salat asar ila al-ghurubi, sehingga terbenam matahari. Fahadhani, maka dua waktu ini syarifan, ialah dua waktu yang mulia.
tafidu fihima, yang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dalam dua waktu ini, tafidu fihima min Allah al-imdad, yang Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melimpahkan dalam dua waktu ini al-imdad, iaitu segala anugerah, al-mutawajjihin, ke atas orang yang mutawajjihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke atas orang yang menuju kepadanya, kepada Allah, minal ibad, di kalangan hamba-hamba Allah. Untuk orang yang ada kitab, kita berada pada muka surat 19, perenggan yang kedua. Wa kun syadidal hirsi, jadilah kamu orang yang bersangatan haluba, ala imarati ma ba'da salatu subhi, untuk mengimarahkan waktu selepas sembahyang subuh, ila tulu'i, sehingga naik matahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa dua waktu ini ialah dua waktu yang mulia? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama, waktu ni waktu Nabi SAW mendoakan kita. Ini dia panggil waktu awal pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Nabi sebut, Allahumma barik li ummati fi bukurihim, ya Allah, ya Tuhanku, berkatkanlah umatku pada awal pagi mereka. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang mengimarahkan ataupun menghidupkan waktu ini dengan kebajikan dan amal soleh, maka dia mendapat doa Nabi, iaitu Nabi mendoakan keberkatan kepada umatnya, Nabi mendoakan keberkatan pada kita semua. Maksudnya, sepanjang hari ini ditentukan oleh kita di awal pagi kita. Kalau kita memulakan awal pagi kita dengan permulaan yang baik, maka berkatlah sepanjang hidup kita sepanjang hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia makna berkat? Berkat maknanya ialah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maksudnya, kalau kita nak sepanjang hari ini bertambah kebaikan kepada kita, kita kena mula daripada awal pagi kita melakukan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas mayang subuh, kita berwirid, kita duduk atas tikar semayang, kita membaca wirid-wirid, kemudian kita berdoa, benar kita wirid lagi barangkali, ataupun kita ambil Quran kita baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampailah naik matahari. Sampai naik matahari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan sampai naik matahari itu kadar segala. Kadar segala ni ialah 15 minit hingga 20 minit lepas naik matahari. Kita sembahyang sunat isyraq ataupun kita sembahyang sunat duha. Di sana para ulama berbeza pendapat terhadap makna isyraq dan duha. Sembahyang sunat isyraq ialah selepas daripada naik matahari kadar segala. Jangan tersalah faham. Matahari bila dah naik tu tak boleh sembahyang lagi tu. Tapi kita larang sembahyang. Sebab orang yang sembahyang waktu itu, syaitan, iblis laknatullahi alaih, dia naik bersama dengan matahari. Jadi dia naik sekali dengan matahari itu, jadi timur sekali dengan tanduk dia. Jadi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sembahyang pada waktu itu,
tidak menepati kehendak syarak. Lepas 20 minit barulah kita sembahyang sunat isyraq. Sunat isyraq ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sunat yang kita buat bila lepas matahari naik ke atas segala. Dulu orang kira segala sepediri lembing, matahari tu sepediri lembing, jadi waktulah sembahyang sunat duha bermula. Ada pendapat ulama di sana mengatakan duha itu isyraq, terpulanglah. Kita nak kata duha tu isyraq ataupun isyraq tu lain, duha tu lain. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sembahyanglah pada ketika matahari dah naik ke atas segala. Barulah kita mulakan aktiviti harian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini siapa yang ada kemampuan boleh melakukan. Barangkali orang yang masih kerja tak boleh buat lagi, tapi dia boleh buat pada hari-hari tak kerja. Hari ni kerja daripada rumah, dia boleh buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah hikmah PKP. Barangkali ada kerja, sebab semua bukan semua orang boleh hadir kerja, bukan semua boleh pergi kerja. Dia ada peratus dia hari ni kerja di rumah, hari ni kerja di pejabat. Hari dia tak kerja tu, buatlah salah Sayyidina Muhammad. Ataupun hari cuti umum dia boleh buat. Jangan tunggu sampai esok lah pencen baru kau nak buat. Kalau tak sempat pencen, mati, tak nak buat. Sebab itu kata ulama, ma la yudrakul kullu la yutrakul kullu. Sesuatu yang tak boleh didapati semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat usaha, nantilah tua-tua esok. Tak boleh buat sakat mampu buat sakat mampu kita berbuat. Dia kata tu wakun syadidal hirsi, jadilah kamu orang yang bersangatan halobah, tamak halobah, menjaga, mengimarahkan waktu selepas mayang subuh sampai naik matahari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab permulaannya baik akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kata ulama, ma asyraqat bidayatuhu ahraqat nihayatuhu. Sesuatu yang permulaannya sudah pun asyraqat, gemilang, bercahaya, ahraqat nihayatuhu, berakhirnya akan membakar. Maknanya sahaja Sayyidina Muhammad, sesuatu yang sudah ada sinar, nanti dia akan mengeluarkan api, mencerahkan manusia, mencerahkan diri sendiri, mencerahkan hati dan nurani. Qala wa ma ba'da salatil asri. Begitu juga kena ada perasaan haloba untuk mengimarahkan waktu selepas asar ilal ghurubi, sehingga terbenam matahari. Terlebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari Jumaat ni kena banyak selawat, kena memperbanyakkan selawat. Siapa-siapa yang selawat sehari 1000 kali, kelebihannya Allah akan tunaikan kepadanya 1000 hajat, dunia dan akhirat. Tapi hari Jumaat selepas asar tu kena 1000 khusus. 1000 tu biasa setiap hari 1000 paling kurang. Tapi hari Jumaat lepas asar tu dia kena 1000 khusus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang mengamalkan secara konsisten dan istiqamah, dia akan dapat yang sangat istimewa, selawat lepas asar tu. Nak tahu apa nak dapat? Kena buat dulu. Kena buat. Dapat ke tak akan dapat? Dapat buat, dapat, insyaAllah. Cuba buat.
Allahumma salli ala sayyidina. Ikut kita nak apa, Tuhan akan bagi ikut kehendak yang kita nak. Kita akan dapat, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma ba'da salatul asri ila al-ghurubi. Okay. Jadi lepas asar ni, lepas bayar asar, dulu saya teringat waktu mana ada seorang ulama di Malaysia ni, iaitu Tuan Guru Haji Arif Krik. Allah besar dulu. Tok Guru Haji Arif ni, saya bodoh waktu tu. Dia main ke sekolah kami. Ada satu majlis besar, dia main. Tok Guru Haji Arif ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia jadi imam. Dia baca wirid lepas sembahyang tu macam kita baca selepas sembahyang maghrib ataupun lepas sembahyang subuh. Panjang sekali. Jadi kita ni kata, ish, siapa dia jadi imam? Tak kenal Tok Guru. Dalam hati berkata, Masalah Sayyidina Muhammad, wirid lepas sembahyang hak panjang ni kita baca lepas daripada maghrib ataupun lepas subuh. Tapi dia baca lepas daripada asar. Tak kenal lagi. Lepas tu baru orang beritahu, itulah Tok Guru Haji Arif. Dah tahu nama dia tapi tak tahu dia. Oh, Tok Guru Haji Arif ke? Oh, Masya Allah, dia jaga amalan lepas asar. Bahkan Tok Guru Haji Arif ni, katanya masalah dia mengamalkan wirid lepas sembahyang tu semua waktu sembahyang. Banyak. Itulah ulama. Ulama ni riyadahnya ialah berlama-lama di atas tikar sembahyang. Tu riyadah ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riyadah orang biasa di padang, di court badminton. Riyadah ulama atas tikar sembahyang. Maknanya apa? Maknanya mereka lebih mengutamakan riyadah rohaniyah daripada riyadah jasadiyah. Rohani dulu. Sebab rohani ni kalau dibina dia akan kuat. Seperti mana seseorang yang riyadah jasadiyah, dia akan kuat, bertenaga. Makna nak kuat ni dia kena latihan. Dia kena latihan hari-hari. Dia kena membina stamina. Daripada tahap ni ke tahap ni, tahap ni ke tahap, sampai dia kuat. Apa nama dulu ni? Hak ni wrestling tu. Hak budak lampau, hak muda tu, hak dia pusing orang, apa nama? Dia tu latihan dia pusing kayu balak. Jadi bila dia berlatih pusing kayu balak, Allah, orang ada apa sangat, dia pusing orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Latihan tu sebab dia latihan hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah latihan rohaniyah. Rohani ni kipas. Rohani ni kita juga. Bahkan dia asal kita. Sebab tu orang dulu-dulu para ulama punya tinggi rohani mereka. Nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah. Langkah 6 langkah sampai Mekah. Tingginya rohani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Tu dia panggil kekuatan rohani. Di kalangan ulama dulu-dulu, para awliya dulu-dulu, ditangkap oleh kerajaan yang zalim, buh dalam penjara. Mai tengok malam tak ada. Siang esok tengok ada. Malam di mana? Ya tak, dia pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Rohani ni kalau dia kuat, dia tunjai jasadi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rohani. Baik. Jadi kekuatan rohaniyah ni dia mai selepas kita beramal. Kita bina dia, kita bagi makan dia, kita support dia, kita asah dia, kita asuh dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai kekuatan rohani ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebanyakannya ialah pengalaman ahlu zikir.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang lepas masuk dalam hati kita, masuk dalam hati ni, dia selongkak. Tak ada selongkak. Tengok department tu, tengok department ni, tengok file tu, tengok file ni, tengok. Lepas tu dia keluar daripada kita, dia cerita hai kita. Tu aulia atau rohani. Saya dulu teringat pergi ziarah Pak Sumit. Pertama-tama kali ziarah Pak Sumit lepas balik Mesir. Pilah dengan kawan-kawan. Dan kawan-kawan saya tu yang pergi tu adalah seorang dua dah mati lah. Pak Sumit dua lagi, dia mati lah. Jadi pergi ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu Pak Sumit tak duduk bawah macam ni, duduk atas bukit. Tempat ibadat dia atas bukit. Sampai rumah dia, parking depan rumah dia, kita pun berjalan naik bukit. Sambil berjalan tu, kawan saya kata dia pernah main sekali ziarah Pak Sumit. Dia kata, Pak Su ni rasa tak mayang Jumaat. Dia kata macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata kami tu sembang dengan Pak Su sampai rapat Jumaat. Kami turun pergi Jumaat. Dia bukan ada kereta, bukan ada motor, bukan ada basikal. Rasa Pak Sumit tak mayang Jumaat. Saya pun tak ulas panjang, terus naik. Takkan Pak Su tak mayang Jumaat. Hati macam tu lah. Naik sembang lama dengan Pak Su. Zaman tu Pak Su tak ada orang ziarah. Dalam pergi 9, 10, 11, 12, 1, 4 jam. Jenuh tulis ilmu dia bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu habis dah puas dia. Kita tak, bila dia habis, dia tanya, ada lagi? Tanya soalan lagi. Tak habis. Akhir habis hajat dia tunai. Lepas tu kami minta diri, kami nak balik lah. Baik, kata dia. Kita pun turun di tempat dia ibadat tu, sambil saruk kasut. Tiba-tiba dia kata, Pak Su mayang Jumaat. Habis mati point. Pak Su mayang Jumaat. Tak tanya pun, tak kata apa pun. Pak Su mayang Jumaat. Selagi ada lah ambil Pak Su, ambil Pak Su tu, dia kata. Kami pun sengak, sepatah tak kata. Turun bukit tu, saya ni bodoh. Kata kat abang sini, abang kami mana duduk faham, kata ada orang tunggu dengan gerek ke, motor ke, kereta ke, sampai orang tahu hampir rumah tak ada speaker kereta, kenderaan apa tak ada apa. Kata sahabat saya tu, dia kata bukan main ambil macam ni, main kereta-kereta ni. Baru faham. Wallahu subhanahu wa ta'ala, saya tak tahu, tapi ada orang kata, yang kata ni yang selalu muhibbin dia juga, yang selalu ziarah Pak Su ni. Kalau betul dia betul, kalau tak betul dia tak betul lah. Dia sembahyang di tengah-tengah laut, di belah Tanjung Jaga tu ada tu masjid tengah-tengah laut, dia sembahyang situ. Tu maqam dia, kita tak tahu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Waktu ni sangat penting. Pasal apa waktu asar tu penting? Dia waktu asar ni waktu nak ke malam. Siapa-siapa jaga mayang subuh, lepas mayang subuh bagi elok, Tuhan jaga sepanjang harinya daripada maksiat. Tuhan bagi hidupannya penuh dengan taat. Siapa-siapa yang jaga pula lepas asar ibadat, Allah jaga dia kehala ke malam pula. Hatinya murni. Kita ni malam ni, yang paling malam ni waktu apa? Tidur. Waktu tidur, kalau rohani kita tidak bersiar-siar tapi melancung, tak syok. Orang kira melancung, PKP nak melancung mana? Nak pergi mana? Salah Sayyidina Muhammad. Kalau melancung secara zahir ni, dia ada sempadan.
Tapi kalau melancong rohani tak ada sempadan. Allahumma salli. Baik. Nak pergi mana? Mekah, pergi Mekah. Madinah, pergi Madinah. Baitul Maqdis, pergi Baitul Maqdis. Jadi rasailah pengembaraan yang hebat di alam rohani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kata ulama, qad yudrikul arifu fi firashihi ma la yudrikuhu fi salatihi. Kadang-kadang orang arif itu mendapat yang dalam tidur yang mereka tak dapat di dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu waktu saya baik-baik dululah, waktu muda-muda ni, Mesir ni negeri berkat. Dengan berkat kita ziarah para ulama, damping para ahli ulama, beramal. Dengan negeri yang berkat tu. Satu malam saya mimpi. Dan antara mimpi-mimpi indah lah. Malam kalau tak mimpi, kita tak mengembara. Bangkit-bangkit tidur, malam mimpi tak? Tak ada. Tak syok. Pergi mana? Pergi Palestin. Pergi Palestin bersama-sama dengan para pemuda Palestin, buat latihan berlatih dengan para pemuda. Waktu saya duduk dengan mereka tu, saya teriak, menangis. Jaga-jaga tidur ni, ayak mata ada, teriak sungguh rupanya. Jadi semua orang ada pengalaman yang indah-indah macam tu. Kadang-kadang ada orang mimpi pergi syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga boleh pergi. Bahkan ada orang yang pergi ke kubur, ke alam barzakh pun boleh pergi. Tapi rohani itu kena kuat. Rohani itu kena kuat. Tak payah habaq, saya cerita lah. Apa kekuatan rohani? Ibadat. Apa sahaja kita buat secara istiqamah, kita akan dapat biiznillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hatulah yang dikatakan pencapaian kerohanian. Perjalanan dia panggil perjalanan rohani. Ada para awliya mimpi jumpa Allah, bermimpi Allah. Contoh satu orang tu, dia duduk malam, waktu sahur dia baca Quran. Baca Quran ni, wa Quranul fajri kana mashhuda. Baca Quran ketika tu dipersaksi oleh malaikat. Sebab tu baca Quran waktu tu sedap. Orang yang rasa, tak rasa. Bangkit baca Quran time tu. Lebih-lebih lagi baca dalam sembahyang. Ni anak-anak ni, anak belakang kami ni hafal Quran ni. Bangkit sebelum subuh, awal sikit usuh, mayang pagi, 4 pagi, mengulang Quran. Alhamdulillah, mengulang Quran sampai tidur 4 subuh. Quran Tuhan dah bagilah Quran dalam dada. Soalan senang, orang lain kena baca, tengok Quran. Kita ada hafal Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangkit awal. Tak mau, kalau nak lah, kalau nak rasa sedapnya baca Quran dalam sembahyang yang dikatakan masyhudah tu, siapa buat ketagih, nak bangkit lagi. Tu menyebabkan para awliya merindui malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni baru lepas malam, duk teringat malam pula. Pasal tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang sedap tu, yang kesedapan yang kita rasa tu dirasa oleh siapa? Ruh kita. Makan ni dia sedap hak di mulut, hak di lidah. Rohani dia ada kesedapan dia sendiri. Mari saya tengok satu video lama Tok Wani Aziz. Dia kata hamba ni, dia kata si ingat dalam hidup dia tinggal tahajud 3 hari, 3 malam. Si ingat dia. Lepas tu dalam video tu
Hujung video tu dia sebab Tuan Aziz. Video tu pendek. Waktu mana saya berkawan dengan Ustaz Ni Abdul, anak dia. Dia cerita pengalaman depa duduk dengan Tok Guru Sayyidina Sayyidina Muhammad. Lepas dah biasa turun Aziz dengan tahajud. Lepas tahu lah ayah lepas bangkit, ayah lepas dah bangun lah, dah sembahyang. Lepas dah biasa daripada kecil. Satu masa turun Aziz pergi ke Ayat Hitam. Ayat Hitam ni pondok kita, pondok Hitam, pondok Tok Guru Haji Bakar Palestin, Tok Guru saya. Tok Guru Bakar Palestin ni ialah Tok Fasumi, anak Tok Guru dia ramai, tapi Tok Guru dia yang dia kata Tok Guru dia ialah antaranya 2 orang yang dia sebut. Dan antara 2 tu ialah Tuan Guru Haji Bakar Palestin. Muka ni ya Allah macam bulan. Sampai Ketua Haji Bakar Palestin tu. Satu malam Turun Aziz pergi ceramah belah Ayat Hitam. Turun Aziz dia kalau pergi ceramah di tempat yang ada pondok, dia nak tidur di rumah Tok Guru. Zaman tu pula tak ada homestay, hotel pun jauh. Jadi dia kata dia nak tidur rumah. Jadi sewaktu tu kalau ceramah-ceramah ni Sayyidina Sayyidina Muhammad, Tok Guru setempat akan hadir ceramah. Atau penting tu Tok Guru ada, Tok Guru Bakar Palestin ada, Turun Aziz ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bila habis ceramah, sampai di rumah Tok Guru Bakar Palestin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tok Guru Bakar Palestin malam tu dia tidur dengan Turun Aziz. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tok Guru Bakar Palestin ni kata orang qiyamul lailnya 20 rakaat. Wallahu alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sementara nak tidur tu sembang. Tak tahulah tidur waktu berapa, pukul berapa. Tapi kata Tok Guru Haji Bakar Palestin, dia cerita dia jaga pada pukul 4 pagi Tok Guru dah Allahu Akbar. Pasal apa mereka macam tu? Sebab mereka dapat kesedapan dalam sembahyang. Ada seorang kawan saya, Ustaz Fauzi, dia pergi ke pasir tu, pergi Pulau Melaka. Dia sampai tu dah pukul 11. Tapi di garaj kereta Tok Guru tak ada lagi. Tok Guru pergi ceramah. Orang kata ceramah di Gua Musang, jauh lah. Dia ni subhanallah duk tunggu Tok Guru balik pukul berapa. Dalam pukul 2 pagi baru kereta baru sampai kereta 2 pagi. Orang tua-tua kita tidur awal. Tok Guru pukul 2 baru sampai. Sampai oh Tok Guru sampai dah. Soalan macam. Lepas tu dia nak tengok Tok Guru sampai. Pukul berapa Tok Guru sampai? Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gaya nak terlak, Tok Guru masuk masjid. Rumah Tok Guru tepi masjid. Masuk masjid pakai baju pagoda, serban atas bau, tepiah atas kepala. Allahu Akbar. Kita sampai pukul 2 tu nak tidur lah. Tok Guru sampai mayang dulu. Bayangkan kekuatan rohani dia. Mayang masalah saya nama Ustaz Fauzi ni. Assalamualaikum Tok Guru. Waalaikumsalam. Memanggil di mana-mana? Dia Kedah. Sembang-sembang sikit. Tak apa, terus balik. Dalam pukul 4.30 pagi, salah sinama kata Ustaz Fauzi, Tok Guru masuk masjid, dia kata solat. Gerak orang tahajud pula. Maknanya bayangkan tidurnya tak ada. Tidur tak ada erti. Hati dia dengan Tuhan. Sebab tu orang yang hati dengan Tuhan, dia cakap sampai ke hati kita. Faham tak? Kita ni cakap tak sampai ke hati orang, sampai tang ni lah, betul keluar kat ni pula. Lepas ni keluar kat ni pula. Tu dia panggil ahlullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu saya di Mesir, Turun Aziz pergi Mesir. Allahu Akbar. Dia Tok Guru berjalan cara dia ya. Bukan cara hantar gerak tapak kaki tu kemas, cara dia ya. Dia sampai tu orang tengok, oh gurun, hebat dia. Tuan bagi nampak dia hebat. Duduk atas pentas tu, kami duduk belakang. Tengok muka dia punya masalah saya nama, dia punya cahaya ataupun lampu atas pentas tu bukanlah terang sangat, tapi terang muka dia. Muka dia terang. Tu dia panggil ahlullah, Tuhan bagi nur. Baik. Nur ni pasal apa Tuhan bagi nur? Macam mana nur tu mai? Sebab tu orang tanya, ma balul mutahajjidin ahsanun nasi wujuhan. Pasal apa orang pakai tajuk muka lepa elok? Ni orang tanya pada Al-Imam orang tanya pada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Ma balul mutahajjidin ahsanun nasi wujuhan. Pasal apa orang pakai tajuk muka lepa elok? Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, khalau birrahman fa'albasahum nuran min nurih. Mereka berkhalwat dengan Allah yang bernama Rahman, Allah pakaikan di wajah mereka dengan cahaya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ni kena ada masa duduk dengan Tuhan, mengadu, merintih, bercerita hai kita, kena bercakap dengan Tuhan, kena ada masa. Ni bercakap dengan orang banyak ni, cakap dengan Tuhan tak apa banyak. Kena ada masa belajar daripada umur muda-muda ni. Sampailah kita mendewasa dalam taat. Siapa-siapa muda-muda dah berdiri taat dan ibadat dah, orang ni akan bernaung di bawah arsy Tuhan pada hari yang tidak ada payungan melainkan hanya payungan hanyalah payungan arsy Allah saja, iaitu syabun nasha'a fi ibadati rabbi, anak muda yang besar dalam beribadah kepada Allah. Jadi anak muda macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala fahadhani, maka dua waktu ini syarifan, dua waktu ini mulia. Tafidu fihima minallahi ta'ala al-imdad. Waktu ni Allah melimpahkan. Sebab tu waktu mana saya di Mekah, waktu mana dulu dia ikut tabligh, waktu budak-budak ni, jemaah tabligh ni dia sangat jaga waktu sebelum terbenam matahari. Tu di antara waktu yang makbul dan mustajab doa. Jangan duduk belayak ni waktu nak terbenam matahari tu. Kena duduk tempat, kena doa lah, tempat semayang, doa lah. Waktu tu kadang-kadang duduk beli ayak lagi, duduk di kedai lagi, di market lagi, di pasar malam lagi. Waktu tu waktu kena duduk dekat semayang lah. Waktu sangat mustajab doa. Jadi waktu mana saya di Mekah tahun 92, salah Sayyidina Muhammad 1992, saya duduk di sutuh di atas bahagian atas Mekah, Kaabah, bahagian atas tu. Waktu saya tengok ulama-ulama India ni, dia berdoa. Waktu tak boleh lupa, mereka berdoa, mereka menangis waktu tu, ulama-ulama India. Selepas jaga subuh, dia antara lepas asar sampai terbenam matahari. Ni waktu kita kena jaga. Ni waktu yang penting untuk pergi ke arah malam. Waktu ni kita jaga, insya-Allah malam tu Allah bagi bahagia pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Waktu ni Allah bagi imdad, anugerah dia. Anugerah ni tahu anugerah. Imdad ni anugerah. Madad. Tuhan bagi imdad, Tuhan bagi bantuan, kerohanian. Waktu ni tak banyak orang yang mengisi waktu dengan ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila tak banyak, kita yang buat, dapat kita seorang. Masuk ataupun masuk dengan masuk yang lain, masalah Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa Tuhan nak bagi jadi wali, jaga waktu ni. Waktu ni dia jaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Qala tafidu fihima min Allah Ta'ala al-imdadu
alal mutawajjih. Mutawajjih ni orang yang berhadap pada Allah, orang yang nak pi ke Tuhan, orang yang tawajuh hatinya kepada Allah. Alal mutawajjihina ilaihi minal ibad. Siapa-siapa kata dia murid, jagalah dua waktu ni. Jagalah dua waktu ni selepas daripada subuh dan selepas daripada asar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas subuh pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menajar kita ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fauzilah sekeluarga Kulim, hamba Allah sekeluarga dan keturunan dan peinfak daripada Timnat Pendamar Indah, family Nur Aini Nursiah, Syekh Hamid, Syekh Abdullah Makroni bin Mamat, dan Zahra Yusuf dan para arwah Ampang, Ibrahim dan Nur Azlin sekeluarga Shah Alam, Puan Zainab Daud sekeluarga Selangor, Nik Hafizi, Umi Kalsum Puchong, hamba Allah sekeluarga Kelantan, Syahsidah Husin sekeluarga dan para arwah Taiping, Salmah Ismail sekeluarga, para arwah Selangor, Muhammad Tajuddin, Rosita Taman Soga Batu Pahat Johor, Mazni Abdullah dan Mulyadi Singapura, Rosnita Yahya sekeluarga dan para arwah Kajang Selangor, Zainal bin Zaini sekeluarga dan para arwah Syekh 34 Shah Alam, Syuhaida Syukur dan Muzammil Marzuki Negeri Sembilan, hamba Allah sekeluarga Batu Gajah Perak, Hajah Rosimawati dan keluarga Taman Kristal Sungai Petani, Guru Infak satu RM sehari, Zukarina Muhammad Kasim Tanah Merah Kelantan, Zubaidah Muhammad Safwan, Raja Saidatul Khadijah, Nik Muhammad Aishi Yusuf, Zukarina Muhammad Kasim. Khususnya Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Salbiah Rapah keluarga Selangor, Yusri Harun Kulai Johor, arwah Insun Ghazali Siti sekeluarga Desa Pandan, Zam Awari bin Fauzi, Nur Azizah Wan Ahmad sekeluarga Kuantan Pahang. Hamba Allah Taman Desa Bukit Tinggi, Muhammad Satria Budiman sekeluarga Kajang Selangor, hamba Allah Puncak Alam hamba Allah Puncak Alam, keluarga Haji Muhammad Zawawi dan keturunan Gelempak Shah Alam, hamba Allah Kota Baru Mishan Nur M2G Setiu Terengganu, Nailah Rejab sekeluarga BBST Sepang, Sanikam Ismail Allah Raham Muhammad Kamal, Muhammad Yasin Zainul Osman Pajam Negeri Sembilan, arwah Ibu Hajah Tum binti Hasan, arwah Wan Dun bin Megat Hasan, Ali Ismail Kutimah Kuputih dan anak menantu dan cucu sekeluarga, arwah Muhammad Zaki Rohana dan anak-anak Temeluh, hamba Allah Seri Iskandar Perak, Ahmad SPPK Segambut, hamba Allah dan keluarga Kampung Kumbang Kuak Pendang Kedah, Asmawati sekeluarga Kampung Jelai Al-Ostaq, Arba'iyah Terengganu, Hajah Masirah Haji Sanusi dan keluarga Keluang, Nur Azlin binti Muhammad Sahub sekeluarga Setia Alam, Mak Suati suami dan keluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, hamba Allah sekeluarga Bandar Baru Salak Tinggi Selangor, Juriah binti Awang Kecil Al-Ostaq Kedah, hamba Allah Taman Desa Bukit Tinggi, hamba Allah Seri Iskandar Perak, Nur Irdina Batrisha Kedah, Hajah Nur Zila dan keluarga Seri Kembangan Selangor, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, hamba Allah sekeluarga ahli keluarga Tok Bu hadiahkan. Seterusnya Nurul Ain Selamat Johor, Abdul Ashraf sekeluarga Taman Cahaya Ampang, Amran dan Niza serta anak Pasir Mas Kelantan, Haji Wanzul sekeluarga dan arwah daripada Bangi, arwah Haji Sabu bin Kria, Hajah Sanah binti Haji Mud, Safiah binti Haji Sabu, Cik Om Nawawi dan arwah Saiful Riza Ramli Bandar Laguna Merbuk, Nur Wahida Khairul Nizam dan anak-anak Kampung Cegak Pendang, Nur Aisyah binti Ali Muhammad dan keluarga Sungai Petani,
Ishaq Abdullah dan Sa'idah Husin sekeluarga Batu Pahat, Hajar Zubaidah Yaakob Mazlina Azmi dan Azizul Rashid Kulim, Kak Rodiah sekeluarga Bulan Datuk Kumbak, Suzi Kajang, hamba Allah sekeluarga Bertam, Marina dan Alisha Irdina Taman Permata KL, Zawjah Nizam Seremban, hamba Allah dan keluarga Port Kelang, Fauziah Jitra, Zunaidah Yahya sekeluarga Bangi, arwah Noliah Bujang dan Auzir pinggir TTD IKL, Rosli Hamid Raub, hamba Allah sekeluarga Singapura Woodlands, hamba Allah Taman Pancok Jaya Seremban, Ramli dan Mazlina sekeluarga Wangsa Maju KL, Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Kelugok Pulau Pinang, anak cucu dan cicit almarhum Tuan Guru Haji Man Melak, Nur Halinda Husin dan Muhammad Hairul Nizam, Mazni dan keluarga daripada Melaka, Fatimah sekeluarga Syeras, Saiful Azrin dan Liza Yusuf Seri Manjung, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad sekeluarga Melaka, hamba Allah Tanah Merah Jitra, Nur Ain Haniza sekeluarga Subang Mistari Selangor, hamba Allah Kuala Lumpur Izahar Ibrahim dan Hamiza Ibrahim, Nur Aini sekeluarga Putra Bertam Penang, Haji Wan Syakizar dan Hajah Haniza dan keluarga, ayahanda Haji Abdul Rani bin Omar dan ayat anak-anak Haji Iman Azani bertemu jodoh, hamba Allah dan keluarga Serendah Selangor, Ahmad Fauzi IJN Selangor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan taufiknya, hidayahnya yang berpanjangan pada semua penaja kita, peinfak masjid dan juga para penyumbang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua sampai ke hujung usia mereka. Moga-moga anak-anak mereka jadi anak-anak yang soleh dan juga solehah. Keturunan mereka keturunan yang baik-baik memperjuangkan agama. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka daripada fitnah dunia ni dan juga fitnah di akhirat esok. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menjanjikan yang baik-baik kepada penaja kita dan semua para penyumbang. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa melimpahkan taufik dan hidayah pada kita semua, banyakkan usia kita dalam taat, memurahkan rezeki kita, memakbulkan semua permintaan kita, menjauhkan kita semua daripada wabak, dan Allah Subhanahu Wa Taala pulangkan balik kezaliman pada musuh-musuh dia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa mendapat rahmat dan selalu dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin bertambah kasih dan sayang kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dapat kita menyambut lagi wali Rasul alaihi salatu wasalam, insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala wal 'asri innal insana